Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan sambung lagi belajar 6. Okey, asid dan alkali. Okey, dalam kelas sebelum ni kita dah belajar tentang sifat-sifat asid dan sifat-sifat alkali. Okey, jadi hari ini subtopik yang seterusnya, subtopik 6.2, peneutralan. Okey, salah satu proses yang kita akan tengok apa yang akan berlaku apabila asid dan alkali ini ditambah, dicampur ataupun bertindak balas. Okey. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, okey, buku teks kamu, muka surat. Okey. Buku teks kamu muka surat 133, okey. Tindak balas antara asid, tindak balas antara asid dan juga alkali akan menghasilkan dua bahan iaitu garam dan juga air. Okey, contoh sini persamaan perkataan dia asid plus alkali, hasilnya adalah garam dan juga air. Okey, tindak balas ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Keywordnya neutral. Okey, semasa tindak balas ini asid ni dia akan hilang sifat asidnya dan alkali juga akan hilang sifat alkalinya. Okey, kaedah yang kita guna untuk tindak balas ini adalah kaedah pentitratan. Yang ni, kaedah ini nanti cikgu akan explain. Alright. Seterusnya, nama garam ni, kalau kamu tengok sini hasilnya garam kan? Okey, nama garam yang kita akan dapat nanti bergantung kepada asid dan alkali apa yang kita guna. Okey, so maksudnya kalau asid alkali berbeza, nama garam pun akan berbeza. Kat sini dia bagi kat kita 3 contoh, 3 set lah. Okey, katakanlah tindak balas antara asid hidroklorik dan juga alkali natrium hidroksida. So nama garam, ni semua garam lah ni, area semua ni semua adalah garam lah, garam. Okey, nama garam yang kita akan dapat ini adalah gabungan daripada nama asid dan nama alkali yang kita guna. So kita akan guna natrium. Kita akan dapatlah natrium. Asid hidroklorik, so dia akan dapat klorida. So, garam yang terbentuk adalah natrium klorida tambah air. Okey, kalau bahannya asid sulfurik dan kalium hidroksida, nama garam yang kita dapat, kalium sulfat. Sulfurik ni kita tukar jadi sulfat. Okey, kalium sulfat dan air, plus air lah. Okey, kalau bahan yang kita guna adalah asid nitrik dan juga natrium hidroksida, so nama garam kita adalah natrium. Okey, nitrik ni tukar jadi nitrat. Boleh? Alright? Okey. Baik, so ini adalah eksperimen lah. Eksperimen kaedah pentitratan. Yang ni nanti cikgu akan teranglah dalam buku kerja kamu. Okey. Seterusnya, aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian kita. Memang kita biasalah. Okey, di mana peneutralan ini mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian. Dia juga dalam sektor pertanian dan juga sektor industri. Ini antara sektor-sektor yang mengaplikasikan peneutralan. Okey, contoh yang pertama dalam penjagaan gigi. Ini dalam kehidupan harian lah. Kita gosok gigi kan. Jadi mulut kita, gigi dalam mulut kita itu didiami oleh bakteria yang menghasilkan asid. Mulut kita, rongga mulut kita, gigi dan sebagainya itu dia mengandungi asid lah, terutamanya selepas kita makan. Lepas kita makan, sisa-sisa makanan tu akan ada yang melekat lagi di gigi kan. Jadi sisa makanan itu dia akan bertindak balas lah. Maksudnya dia berlaku tindak balas kimia dan hasilnya kita punya rongga mulut kita, gigi kita akan jadi sedikit berasid. Okey, jadi ubat gigi itu sendiri, ubat gigi tak kisahlah jenama apa pun, dia adalah bahan yang beralkali. Kan? So, ubat gigi inilah yang beralkali inilah yang meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Sebab tu kita rasa fresh selepas kita gosok gigi kan. Okey, contoh lain dia bagi kat sini, produk penjagaan diri selain daripada ubat gigi, dia bagi apa ni? Pembersih muka. Pembersih muka yang beralkali. Kan, kita punya cleanser lah.
Okay, cleanser dia adalah beralkali. Dia beralkali lah. Pembersih muka. Jadi, kesannya lepas kita cuci muka, kita akan rasa kulit muka kita kering kan. Dia akan sedikit kering. Okey, oleh itu penyegar berasid diguna untuk meneutralkan semula kulit muka. Penyegar ini dalam istilah lain ialah toner. Kan? Pelajar perempuan mesti dia tahu. Okey, selepas kita pakai cleanser, lap-lap sikit muka kita tu, lepas tu baru kita letak toner. So, toner ni dia berasid. So, dia meneutralkan balik kulit muka kita agar kita tak naklah kulit yang terlalu kering. Nak pula kalau siapa yang kerap cuci muka kan, dia kena apply toner bila dia cleanse. Okey, selain daripada itu, rambut. Situasi rambut pula. Okey, apabila kita shampoo rambut, okey, shampoo itu dia beralkali. Ni shampoo kan. Shampoo dia beralkali. Okey. Jadi, selepas kita shampoo rambut, kita digalakkan untuk pakai perapi. Perapi ataupun dalam bahasa lain hair conditioner kan. Kita letak perapi. Ada perapi yang perlu bilas, ada perapi yang tak perlu bilas. Okey. Jadi perapi ini yang berasid, sifatnya berasid, dia meneutralkan rambut tersebut lah. Okey. Menjadikan rambut lembut dan sihat. Beza kan kalau kita shampoo saja dengan kita shampoo dan perapi. Bila kita kita letak perapi sekali, kita akan rasa rambut kita lebih lembut kan. Okey. Baik. Selain daripada tu, ni sektor pertanian. Sektor pertanian, tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali. Okey, supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Sebab kalau tanah yang berasid, terlalu berasid, dia tak sesuai untuk tanaman. Kan? Tanah yang terlalu berasid, dia tak sesuai untuk tanaman. Takut nanti tumbuh tapi tak subur, hasil kurang dan sebagainya. Jadi kita tambah dengan kapur lah. Kapur mati, di mana kapur mati ni sifatnya adalah alkali. So, dia mengurangkan keasidan tanah lah. Dapat mengurangkan keasidan tanah. Okey, selain daripada itu, pelembut fabrik mempunyai sifat yang berasid. Oleh itu, mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Yes, kita punya sabun cuci baju tu, deterjen yang kita pakai tu, dia beralkali kan. Tak kisahlah dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk serbuk, dia beralkali. So, kita kena guna pelembut fabrik lah. Tak kisah jenama. Contoh, Softline, Downy. Kan? Itu adalah pelembut fabrik. Dia bersifat, okey, pelembut fabrik lah. Fabric softener. Dia bersifat alkali. Alkali pula. Dia bersifat asid. So, dia mengurangkan kealkalian. Inilah. Jadi, beza kalau baju yang kita basuh, kita pakai sabun saja, dan baju yang kita basuh dengan sabun dan juga softener. Dia lembut lah. Okey. Baik, seterusnya dia bagi contoh bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Maksudnya bahan buangan berasid, maksudnya effluent lah. Effluent ni maksudnya sisa kilang. Okey, effluent, sisa industri lah. Dan sisa industri ni selalunya dibuang terus ke dalam sungai, which is not good. Okey. Tak bolehlah terus buang ke dalam sungai sebab dalam sungai ada banyak hidupan akuatik, boleh menyebabkan kepupusan, kematian dan sebagainya. Jadi sisa tersebut perlu dirawat dahulu sebelum dilupuskan ataupun dibebaskan untuk mengurangkan pencemaran air ataupun sungai yang terdekat. Okey. Jadi bahan yang berasid itu dapat direndahkan keasidannya dengan rawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Okey, baik. So, habislah untuk bab 6. Alright. So, kamu tengok buku kerja kamu. Okey. Buku kerja kamu. Okey, buku kerja kamu yang ni muka surat 82. Okey. Eksperimen tindak balas penetralan yang cikgu nak terang tu kan. Okey. So, dalam eksperimen ini kita nak tengok apa yang berlaku apabila asid hidroklorik, nama asid yang kita guna asid hidroklorik dan juga nama alkali yang kita guna larutan natrium hidroksida dibebaskan. So, ni dia punya setup dia. Okey. Di mana dalam burette ni, this one is the burette lah. Okay, this one is the burette. Okey. Dalam kelalangkun, kita letak alkali. Kan, larutan natrium hidroksida, alkali. Okey. Phenolphthalein ini adalah penunjuk universal kan. Penunjuk yang kita dah belajar sebelum ni.
penunjuk indikator dia. Dan dalam burette kita letak asid lah. Okay. So kamu tengok di sini, isi 30 ml asid ke dalam burette. Okay. Yang kedua, isi 25 ml alkali ke dalam sebuah kelalangkun dekat bawah ni. So dekat kelalangkun ni kita letak alkali, dekat burette kita letak asid. Kemudian dia tambah 3 titis phenolphthalein ke dalam larutan alkali tersebut. Ni. Phenolphthalein lah. Dia tambah phenolphthalein. Dia tambah 3 titis. Dan goncangkan perlahan-lahan. Okey. Jadi, yang step yang kelima, titiskan asid hidroklorik secara perlahan-lahan dari burette sambil menggoncangkan kelalangkun dengan cepat. Dengan cermat, sorry nah. So maksudnya dia akan buka kat sini, kat hujung ni nampak tak dia punya lock dia akan buka kat sini. Dia akan pusing lah, dia akan buka. So asid yang ada dalam burette ini dia akan turun, menitis-nitis masuk dalam alkali yang berada di bawah ni, dalam kelalangkun ni. Jadi kita goncang sambil dititiskan, kita goyangkan perlahan-lahan kelalangkun ini sampailah warna, warna berubah. Warna apa? Asalnya once kita masukkan phenolphthalein ke dalam kelalangkun ini, dia akan berwarna merah jambu. Merah jambu lah. Pink kan? So dia akan bertukar menjadi colourless ataupun tiada warna. Baru kita stop. Kan? Okey, baru kita stop titiskan asid ni lah. Kita kunci balik maksudnya. Okey. Jadi hentikan titisan asid apabila larutan natrium hidroksida berubah warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Dan catatkan bacaan akhir burette dan kira isi padu asid yang kita guna. Okey, untuk keputusan ni kamu tengok kan? Okey, keputusan ni bacaan awal burette maksudnya inilah bacaan awalnya kosong. Okey. Bacaan akhir burette dia jadi 25. Sebab apa? Sebab burette tadi kita letak 50 je. Betul tak? Sorry nah. Oh silap, cikgu silap nah. Okey, bacaan kita letak 30 ml. Kita letak 30 ml. So bacaan awal burette kosong, bacaan akhir burette 25. So isi padu asid hidroklorik yang kita guna adalah 25. Maksudnya kita tolak lah. Kan akhir ni, yang bacaan akhir ni kita tolak dengan yang ni. Tolak. Kan, so 25 tolak kosong. So kita dapat 25. Maksudnya jumlah asid yang dalam burette yang kita guna tu 25. Ada baki lagi 5 lah. Sebab kita guna asid, kita masuk asid tadi 30 kan. So 25 kita masuk dalam alkali, so baki lagi tinggal 5 dalam burette. So kita guna asid 25 sahaja. Okey, perbincangan, namakan kaedah yang digunakan. Kaedah pentitratan. Kaedah di mana apabila asid itu bertindak balas dengan alkali. Okey, 2. Apakah tindak balas yang berlaku apabila dia dicampurkan bersama? Penetralan lah. Okey, penetralan. Okey, konsep penetralan, contoh aktiviti pentitratan. Faham nah beza daripada dua ni? Okey, 3. Nak lengkapkan persamaan perkataan bagi tindak balas yang berlaku dalam eksperimen ini. So, asid hidroklorik plus natrium hidroksida. Nama garam senang saja. Ambil sini depan, natrium. Hidroklorik jadi klorida. So, natrium, klorida tambah air. Okey, nombor 4. Apakah yang akan terbentuk sekiranya larutan di dalam kelalangkun dipanaskan sehingga semua air tersejat? Maksudnya hasil yang dalam kelalangkun tadi tu, kan kita dah lengkapkan, titiskan dia. Kita panaskan dia sampai dia tersejat. Kita akan dapati serbuk berwarna putih terhasil. Apakah serbuk tersebut? Agak-agak apa dia? Yang ni lah ni. Ni kan? Iaitu garam. Garam yang dapat. Kan? Okey, serbuk berwarna putih terhasil iaitu garam. Okey. So, ramalkan rasa bagi hasil tersebut. Yes, of course lah. Masin. Sebab apa? Dia adalah garam. Kan dia masin. Alright? So, kesimpulan, penetralan ialah proses yang berlaku apabila suatu asid bertindak balas dengan suatu alkali untuk membentuk garam dan air. So, di sini penetralan. Alright? Okey, itu sahaja untuk subtopik ini. Penerangan subtopik 6.2. Terima kasih. Assalamualaikum.